Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan mengulaskan kesimpulan surah Al-Lahab. Surah ini diturunkan di kota Mekah dan dinamakan surah Makkiyah dan mengandungi 5 ayat kesemuanya. Surah ini menggambarkan kejahatan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Abu Lahab dan isterinya semata-mata untuk menghalang usaha dakwah dan penyebaran agama Islam. Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Binasalah kedua-dua tanganmu Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa." Lain-lainnya meriwayatkan sebuah hadis melalui Ibnu Abbas yang menceritakan bahawa pada suatu hari Nabi SAW naik ke atas bukit Safa, kemudian memanggil orang-orang Quraisy untuk berkumpul. Kemudian orang-orang Quraisy berkumpul mengerumuninya. Nabi SAW pun memulakan ucapannya, "Bagaimana pendapat kamu jika saya katakan kepada kamu bahawa musuh akan datang menyerang kamu di waktu pagi atau malam nanti? Adakah kamu akan mempercayainya?" Mereka berjawab dengan ya. Nabi SAW menyambung ucapannya, "Sesungguhnya aku sekarang ingin memberi peringatan kepada kamu tentang kedatangan azab yang memedihkan." Mendengar ucapan Nabi SAW, kemudian Abu Lahab pun menyahut, "Celaka engkau, wahai Muhammad. Apakah hanya untuk menyampai hari ini kamu mengumpul kami?" Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan surah Al-Lahab ini sebagai jawapan. Sementara itu, isteri Abu Lahab iaitu Ummi Jamil yang merupakan seorang wanita yang sombong dan suka membangga diri pula sedang menabur duri-duri di jalan yang akan dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Allah menuruni pula ayat ini, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia." Al-Lahab 4. Abu Lahab atau Abdul Uzza bin Muttalib ialah bapa saudara kepada Nabi Muhammad SAW. Dia dipanggil Abu Lahab kerana wajahnya yang mengilap. Abu Lahab dan isterinya Ummi Jamil sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Mereka sangat kuat menghalang dan memusuhi usaha dakwah Nabi Muhammad SAW. Akibat perbuatan tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala menghukum mereka berdua dengan azab yang pedih, iaitu mendapatkan mereka di dalam api yang menyala-nyala. Kesimpulannya, surah ini adalah Abu Lahab dan isterinya banyak melakukan keburukan dan kejahatan kepada Rasulullah SAW. Hal ini demikian kerana kebencian mereka yang melampau-lampau kepada ajaran yang disebarkan oleh Rasulullah SAW. Mereka berasa terancam dalam hal kedudukan dan urusan dunia yang lain. Mereka khawatir pangkat dan kedudukan tinggi yang diberikan oleh kaumnya akan hilang seiring dengan bertambahnya pengikut Rasulullah SAW. Maka pelbagai tipu muslihat yang telah dilakukan untuk menghalang Rasulullah SAW daripada menyebar agama Islam. Jadi, jangan terpedaya atau terikut-ikut dengan sifat Abu Lahab dan Ummi Jamil ini. Sesungguhnya surah ini diabadikan supaya tidak ada lagi manusia yang begitu benci terhadap ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Abu Lahab dan isterinya, kelak tempat mereka sudah pasti di neraka. Terima kasih.